World Superbike dah settlekan test selama 2 hari dekat Phillip Island pada hari Isnin dan Selasa yang lepas. Track Phillip Island ni baru je resurface dia punya tarmac, dan permukaan tarmac yang baru tu memberikan grip yang jauh lebih tinggi daripada permukaan sebelum ni. Alex Lowes daripada Kawasaki dia cakap dia punya lap time tu lebih laju lebih kurang 1.5 saat daripada dulu. Kemungkinan besar sebab permukaan baru tu yang lebih grip. Tapi seiring dengan grip yang bertambah dengan surface baru tu, daripada testing 2 hari ni, Pirelli membuat keputusan yang tayar belakang Pirelli tidak boleh digunakan lebih daripada 10 lap pada minggu perlumbaan yang akan berlangsung hujung minggu ni. Jadi Race Direction World Superbike bersama-sama dengan FIM membuat keputusan untuk mewajibkan penukaran tayar dekat tengah-tengah race nanti untuk semua rider. Maknanya diorang semua kena masuk pit dan tukar tayar. Benda ni sebiji macam throwback pada tahun 2013 dulu dengan MotoGP dekat track yang sama. Masa tu Phillip Island pun baru lepas resurface dia punya tarmac, dan pembekal tayar MotoGP masa tu Bridgestone buat keputusan yang tayar tak boleh digunakan lebih daripada 10 lap atas faktor keselamatan. Jadi MotoGP dan FIM mewajibkan masuk pit untuk tukar tayar sebelum lap ke-10. Isu hangat masa ni ialah Marc Marquez yang kena black flag sebab dia buat salah kiraan dan dia masuk tukar tayar pada lap ke-11. Toprak Razgatlioglu memecahkan rekod dekat Phillip Island ni, kemungkinan besar sebabnya extra grip yang dia dapat melalui surface baru Phillip Island ni. Tapi kalau tolak perkara tu ke tepi pun, Toprak Razgatlioglu masih lagi rider yang terpantas berbanding dengan rider-rider lain dengan BMW tu. Sekaligus memberikan kita bayangan yang Toprak mungkin ada chance untuk menang dekat race minggu ni. Menepati ramalan juga ialah Nicolo Bulega yang dapat tempat kedua dalam testing kali ni. Jadi secara kesimpulannya, daripada test Jerez, daripada test Portimao, daripada test Valencia dan juga test Phillip Island, nampak Nicolo Bulega punya pace ni berada dalam kelompok hadapan. Memang hampir confirm yang dia akan fight untuk championship tahun ni. Tampil mengejutkan ialah Andrea Iannone yang kembali ke kancah perlumbaan tahun ni selepas dia kena ban sebelum ni sebab menggunakan bahan terlarang. Dia sendiri pun terkejut dengan pace dia dapat mencatatkan lap time yang ketiga terpantas. Jadi ex-pelumba MotoGP ni mungkin juga akan juga bersaing dalam kelompok hadapan. Seperti yang kita dah sembang sebelum ni, nampak memang ex-MotoGP bila masuk ke World Superbike, diorang dapat adapt dengan lebih cepat. Alvaro Bautista memberi kenyataan yang kali ni dia punya sakit-sakit daripada crash dia yang lepas tu dah hilang. Kalau dibandingkan dengan test-test sebelum ni, dia bergelut dengan kesakitan fizikal dia. Jadi nak fokus dekat motor tu pun susah. Kali ni dia boleh katakan dah baik dah sepenuhnya dan dia fokus dekat testing motor je. Extra grip dekat Phillip Island tu menyebabkan dia terpaksa buat setup baru dengan Ducati V4R dia tu. Tapi akhirnya dia kembali ke base setup pada tahun 2023 tu sebab dia kata feel lagi baik guna setup tu dan nampak lagi serasi dengan balas 6 kilo yang ditambah pada motor dia tu. Alvaro Bautista cuma buat masa ke-7 terpantas, tapi macam dia kata dia tak target sangat untuk fastest lap time. Dia test untuk dapatkan setup dan hujung minggu ni dah penentu. Kita nak tengok bolehkah Alvaro Bautista fight dekat depan dengan ekstra 6 kg pada motor dia. Jonathan Rea mengalami high side pada hari kedua testing. Kecederaan yang dia alami cuma lebam-lebam dan sakit-sakit pada bahagian kaki. Bila x-ray semua okey, tapi dia punya jalan tu masih terhencut-hencut. Kemungkinan besar akan baik sepenuhnya pada minggu perlumbaan nanti. Berbanding test-test sebelum ni yang Rea kata dia selesa dengan R1 tu, dia kata dekat Phillip Island ni dia macam struggle sikit. Dia kurang selesa dengan R1 tu berbanding dengan teammate dia Locatelli yang dapat tempat kelima. Strugglenya Rea dengan R1 ni menunjukkan mungkin dia susah sikit nak mencabar Toprak pada hujung minggu ni. Honda masih lagi dalam masalah dengan rider terpantas dia Ike Lecuona cuma dapat tempat ke-19 dan tempat ke-19 tu menggunakan lap time pada 11 pagi sebab dia crash dan tak dapat meneruskan sesi ujian seterusnya. Berbanding dengan Portimao, di Phillip Island ni Ike Lecuona bagi feedback yang Honda tu ada juga step improvement walaupun taklah besar dan tak mungkin diorang boleh fight untuk poin-poin yang banyak untuk minggu perlumbaan minggu ni. Hari Khamis pada hari video ni dibuat, Lecuona akan jumpa doktor untuk mendapatkan green light daripada doktor boleh ke tak dia berlumba dalam round Phillip Island minggu ni. Kalau tak boleh, semakin pisanglah Honda sebab rider dia yang paling laju injured. Kedua-dua rider Petronas Mi Racing dalam kelas World Superbike iaitu Tyrone McKenzie dan juga Adam Nouroddin duduk dekat tangga 2 yang ke bawah sekali. Jentera yang digunakan oleh Mi Racing pada testing kali ni dah start guna CBR yang baru tu. Kalau berbanding dengan Portimao, dia orang gunakan jentera yang lama. Kali ni dia orang dah start guna yang baru.
CBR24. Dapat dilihat daripada gambar ni, daripada bentuk wing ni, kita dapat tahu ini ialah jentera yang terbaru. Macam mana pun package jentera yang digunakan oleh Petronas Mi Racing ni nampaknya macam tak cukup kompetitif untuk on par dengan average World Superbike. Sebabnya dari segi diorang punya lap time, kita boleh tengok Mi Racing ialah satu-satunya pasukan dengan pelumba yang berada 3 saat lagi slow daripada leader. 3 saat satu lap tu adalah masa yang sangat banyak. Jadi dengan keadaan sedia ada ni, target yang ideal untuk Adam Norrodin ialah dia kena pastikan dia lagi laju daripada teammate dia sekurang-kurangnya. Barulah kita boleh cakap yang dia ada skill, tapi jentera tu punya package yang tak boleh bawa dia lagi laju kat depan. Sama juga dalam kelas World Super Sport 600, kedua-dua rider Mi Racing ni berada di kelompok belakang. Cumanya dengan kehadiran Khairul Dampawi dengan pengalaman dia yang luas dan skill dia yang tinggi, kita boleh tengok Khairul Dampawi berada sedikit ke atas, cuma ketinggalan 1.8 saat daripada leader pada kedudukan ke-24. Teammate beliau Kaito Toba berada pada kedudukan terakhir, iaitu tempat ke-27 dan ketinggalan 3.2 saat daripada lap time leader. Jadi kesimpulannya, kalau nak kata rider tak kompeten, agak susah kita nak judge dekat team Mi Racing ni, sebab kita boleh nampak macam jentera diorang tu package-nya tak sama laju dengan average motor-motor lain yang ada dalam grid World Superbike. Race minggu ni di Phillip Island akan bermula pada hari Jumaat. Jadi ini shout out untuk korang yang nak layan World Superbike. Jangan lupa tengok race tu bermula Jumaat ni.